Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita sambung lagi kertas 2. Okey, dia rasa lebih enjoy buat kertas 2. Okey, hari ni dah 22 hari bulan. Kita dah buat video ni hampir sebulan lah. Okey, so kita akan buat soalan nombor 4 dengan sedikit pembetulan. Saya tidak pasti adakah soalan asal salah ataupun buku ni cetakannya salah, tak pasti Cuma bila awak tengok soalan nombor 4, sebab awak dapat daripada madam, awak kena betulkan ni. Untuk fx, untuk fx, fungsi ni betul. Tetapi untuk gx, dia tertinggal kuasa 2 tu. Sebab bila lengkung mesti ada kuasa 2 tapi dia tertinggal. Okay, negatif 3x kuasa 2 sepatutnya. Sebab kalau dia tak ada kuasa 2 tu tak boleh lukis lengkung. Okay, itu yang pertama. So next kita tengok soalan. Sekejap Okay, untuk soalan yang pertama, dia minta kita cari nilai K. Dan nilai K berada pada persamaan yang berwarna biru. Jadi kita kena kaji yang warna biru ni. Okay, kalau kita ambil warna biru, okay, kita lalu dekat garisan warna biru ni. Apabila nilai X dia kosong, kita dapati dia memotong satu nilai. Apabila nilai X dia kosong, kita dapati nilai pintasan paksi Y-nya adalah 5. So kita panggil pintasan Y tu rosi 5. Jadi itulah dia kata kunci untuk kita mencari nilai K. Iaitu apabila madam gantikan nilai X itu dengan kosong, madam akan dapati yang dalam kurungan tu akan menjadi kosong tolak 3, okay, kuasa 2 tambah dengan K. Dan nilai ini bersamaan dengan 5. Itu dia punya kata kunci. Okay. Kita ganti nilai X dengan kosong. Kenapa dengan kosong? Sebab graf kita memotong paksi semasa X sama dengan kosong, dia potong dekat nombor 5. Jadi dekat sini bila madam selesaikan yang dalam ni, madam akan dapat negatif 9 kuasa 2, iaitu dapat, negatif 3 kuasa 2, kita dapat 9. Tambah dengan K sama dengan 5. Maka dapatlah kita nilai K bersamaan dengan 5 tolak dengan 9. Nilai K kita ialah negatif 4. Kalau kita tak nak kira, kita tekan je kalkulator. 5 tolak 9, tu dia, negatif 4. Kita tak payah bermain dengan algebra dan nombor integer. Okay, kita takut kita tersalah. Okey, kalau ada soalan tulis je kat situ, nanti madam jenguk handset madam akan terus jawab. Okey. So yang baru masuk madam ada betulkan. Kenapa sama dengan y intercept? Apa yang sama dengan y intercept? Okey. Katakan pelajar tak boleh faham kaedah ni, pelajar kena buat kerja lebih sikit lah. Okay, pelajar kena buat fx sama dengan x tolak 3 kuasa 2 tambah dengan k. Pelajar kena guna cara panjang lah. X kuasa 2 tolak 6x tambah dengan 9 tambah dengan k. Dan dekat sini kita tahu pintasan Y kita adalah 9 tambah K. Kemudian kita bandingkan nilai C pada graf. Dan kita buat 9 tambah K sama dengan 5. K sama dengan negatif 4.
pun boleh. Kalau siapa faham kaedah yang kedua, tak ada masalah. Tapi kalau siapa nak cepat, kaedah yang mula-mula madam buat tadi, kaedah cepat kita panggil. Okay, tapi kalau tak boleh, madam galakkan guna yang ini sebab kita tahu nilai pemala di hujung sini, kita panggil dia pintasan Y, ataupun kita biasa buat nilai Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah dengan C, di mana C ni kita panggil pintasan Y. Okey, boleh terima yang tak boleh kaedah pertama, buat kaedah kedua. Pun boleh. Sebab matematik ni dia ada banyak jalan kerja. Okey. Kemudian yang baru masuk, madam betulkan soalan. Madam betulkan soalan negatif 3x kuasa 2. Madam betulkan soalan ni. Kalau tak boleh nak buat soalan tu. Okey. Sekarang, madam tengok dahulu. Sebab dia minta kita cari nilai M. Dan nilai M kita berada dalam soalan warna kuning. Jadi kita tengok dia punya ni madam buat dulu garisan ni. Garisan hijau ni. Ni garisan kuning, lengkung dia warna hijau ni. Dan kita dapati tempat yang dia bertembung ni sama dengan tempat biru bertembung. Sama. Jadi kalau pelajar ada soalan tadi, pelajar dah kembang tadi, okay, saya ambil balik jawapan pelajar tadi. Bila dia kembang tadi, saya buat balik nilai FX sama dengan apa tadi? X kuasa 2 tolak 6X. Sekejap saya salin dulu X kuasa 2 tolak 6X dan pintasan Y tadi adalah 5. Ni saya salin semula yang atas ni. Saya salin yang kuning ni. Dan nilai belakang tu adalah 5. Saya salin dah. Jadi, saya sekarang nak cari di manakah tempat dia potong paksi X. Ni saya nak cari nilai ni berapa, nilai ni berapa. Dan pada masa ni, nilai Y kita bersamaan dengan kosong ataupun Fx kita bersamaan dengan kosong. Yang ini kita dah biasa buat dah. So, kita pun samakan yang ini dengan kosong. Kita samakan dengan kosong. Kalau saya dulu, sebab saya masa tu tak ada kalkulator, jadi saya dah terbiasa factorize guna minda. Pelajar gunalah gadget ni. Okay, madam sebab cikgu madam dulu ajar guna minda sebab tak ada kalkulator zaman kemiskinan dahulu kan. So kat sini tolak 5, tolak 1. Jadi daripada situ kita dapati nilai X yang pertama adalah 5. Nilai X yang kedua adalah 1. Dengan kata lain, nilai yang pintas di sini adalah 1 dan nilai di sini adalah 5. Titik itulah yang dilalui oleh graf G yang berwarna kuning. Jadi madam ada dua pilihan. Sama ada madam nak ganti X dengan 1 ataupun madam nak ganti X dengan 5. Jadi kalau awak pilih 1 ke 5? Macam tu. Okay, sekejap madam nak salin fungsi G sekejap. Mana nak salin ni? Ataupun madam boleh tulis kat sini. G tempat X tu saya buat macam tu sama dengan negatif 3 X kuasa 2 tambah M tolak dengan 4 kemudian tempat X tolak dengan 15. Okay, kita nak cerita tentang pintasan pada paksi X. Sini adalah bersamaan dengan kosong. So tadi nak pilih 1 ke nak pilih 5, mana yang lebih mudah? Kita pilih nombor 1. Kalau pelajar nak tulis 5 pun tak ada masalah. So di sini madam akan dapat negatif 3. Bila madam kembang dengan yang belakang ni, kebetulan darabnya 1. Tambah dengan M tolak dengan
4 tolak dengan 15 sama dengan 0. M sama dengan negatif 15, negatif 19, 20, 21, 22. Semasa di sebelah kiri negatif 22, dia ke kanan, dia akan menjadi nilai positif 22. Jadi M kita ialah 22. Itu cara kita nak tackle soalan. Kita kena guna sepenuhnya apa yang dia bagi. Okey, katakan pelajar kata, Madam kenapa tak ganti dengan 5? Okey, saya tunjuk saya ganti dengan 5. Tapi kita akan menjerat diri kita sebab kita menggantikan dengan nombor besar. Sama dengan negatif 3. 5 kuasa 2 tambah M tolak dengan 4 darab dengan 5 tolak 15 sama dengan 0. So kat sini memang kena hati-hatilah. Okay, kena hati-hati. So yang pertama tu saya ada negatif 3 kurungan 5 kuasa 2. Sama dengan. So saya dapat situ negatif 75. Kemudian tambah dengan, saya kena kembang dengan nombor yang besar. Tambah dengan 5M tolak 20 tolak 15 sama dengan 0. So di sini akan jadi 5M. Nombor yang ada di situ mula-mula negatif 75, negatif 20, negatif 15. Nombor ini akan berhijrah ke kanan. Dia akan menjadi 110. Jadi M sama dengan jawapan tadi bahagi dengan 5. So dapat juga nilai yang sama iaitu 22. Cuma dia mengambil risiko yang lebih. Okey. So kita dah selesai soalan biru dengan soalan kuning. Madam buka dulu soalan. Okey, silakan, ada soalan silakan. Okey, boleh faham. Kemudian seterusnya cari koordinat titik maksimum bagi X dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Ni antara kita tahu guna ataupun tak tahu ni. Okey, tapi menurut Cikgu Ahmad yang Madam jumpa baru-baru ni, dia kata kalau pelajar langkau jalan kerja, pelajar tak dapat markah katanya. Jadi saya pun takutlah juga kan. Okey, so kita tengok dahulu warna kuning. Warna kuning ni Madam tulis semula. Gx sama dengan negatif 3x kuasa 2 tambah dengan M kita tadi 22. 22 tolak 4 dapat 18x tolak dengan 15. Okay, Madam nak buat proses penyempurnaan kuasa 2. Syaratnya nombor depan ni kena positif. Okay, syaratnya kena positif, maka kita asingkan dulu negatif keluar. Tinggallah 3x kuasa 2 negatif 18x. Saya gini sebab dia kena 1 kan, saya nak keluarkan negatif 3 terus syarat dia bukan positif je, kena positif nilai X tu mesti 1 je, nilai A dia 1. Saya keluarkan negatif 3. So dalamnya nanti baru cantik, X kuasa 2 tolak 6x tambah dengan 5. Okay, saya buka dulu soalan di sini. Kod-kod bila kat bawah nanti susah nak detect pelajar tak faham kat mana. Okay, dah selesai. Saya nak buat proses. Saya contoh saya buat proses tambah 1. Lepas tu saya tolak 1. Sebenarnya dia ada kesan tak? Tambah 1 tolak 1. Ada kesan tak? Dia sebenarnya memberikan tiada jawapan. Begitulah dia penyempurnaan kuasa 2. Kita buat untuk orang kata puaskan hati orang yang design penyempurnaan kuasa 2 ni. Dia design benda ni supaya boleh menyelesaikan soalan, menyelesaikan tentang pembahagian harta pusaka zaman-zaman khalifah dulu. Benda ni lama dah ni. Tapi awaklah yang menerima akibatnya guna sampai sekarang. Okey, negatif 3.
Okey, dalam kita nak menghasilkan completing the square, kita kena wujudkan bahagian yang tidak ada dan kita akan buang semula yang kita imagine tadi. So, Med akan buat X kuasa 2 kita salin. Okey, kita salin. Negatif 6X kita salin. Lepas tu kita intai tandanya negatif. So, saya buat dulu proses menambah nombor itu yang dibahagikan dengan 2. Kemudian kita tekan kuasa 2. Kita baru menambah nombor yang hitam. Kemudian kita menolak semula nilai itu. Sebenarnya dia ada kesan tak? Yang warna hitam dengan merah sebenarnya macam Meda buat tadilah 1 tolak 1. Sebenarnya dia tak ada kesan apa-apa pun. Dan kita tertinggal nombor kat belakang tu tambah dengan 5. Yang menurut Cikgu Emet, kalau pelajar tak buat yang tambah benda ni seketul kuasa 2 lepas tu tolak balik, tak boleh. Dia kena ada step yang ini. Kalau ikut Meda nak terus buat negatif 3. Negatif 3 terus sebab negatif 6 bahagi 2, 3 kan. Tapi Cikgu Emet kata tak boleh. Kena tunjuk juga proses itu. Okay, sekali lagi Meda bagi tahu yang biru tolak yang itu sebenarnya kita buat benda yang sebenarnya benda itu tak wujud, kita wujudkan dan kita buang semula. Okey, selesai. Kemudian Meda akan tanda bila kuadratik dia mesti ada 3 sebutan yang Meda ajar tadi. AX kuasa 2 tambah BX tambah dengan C. Jadi Meda tanda dulu kita nak yang ini. Okey. Dan kita nak yang ini dengan yang ini. Okey, so kita akan dapat negatif 3. Okey, saya ulang lagi sekali di sini. Okey, saya ulang kat sini. Sebenarnya kalau ikutkan saya, jawapan tu memang dah ada dalam minda dah. Saya panggil dia kaedah hantu Kak Limah. Saya buat inovasi. Tapi bila saya jumpa Cikgu Emet kata tak boleh langkah. Tak boleh langkau jalan kerja. Kena tunjuk. Jadi sebenarnya kalau ikutkan rumus, nilai B kita negatif 6. Dan nilai B itu mesti dibahagi dengan 2 syarat dia. Jadi pelajar kena tunjuk B per 2. Jadi bila saya tulis kat sini, negatif 3 dah selamat. X kuasa 2 saya salin. Negatif 6X saya salin. Positif 5 di ujung. Bila kita nak buat kuadratik, dia mesti wajib ada 3 sebutan. Nak buat completing the square, dia mesti ada 3 sebutan. 1, 2, 3. Tapi kita baru ada 1, 2. Jadi kita kena wujudkan benda yang tiada, iaitu Madam buat tambah separuh dari nilai tengah kuasa 2. Apabila kita menambah benda asing, kita kena tolak semula nilai itu supaya kita tidak mengubah soalan asal. Jelas tak cara Madam buat? Kecuali kalau awak nak hafal rumus. Awak sanggup hafal, silakan. Madam memang tak suka menghafal. Kalau awak nak negatif B kuasa 2, lepas tu tambah, lepas tu tak apa. Kalau you sanggup nak cakap soal-soal macam tu, silakan. Madam tak sanggup. Okay. Yang penting awak kena tahu, sebenarnya kehadiran warna biru ini hanya sekejap. Lepas tu kita akan matikan semula dengan warna purple. Jadi soalan asal yang kuning sebenarnya ada je dalam ni. Okay, kita hanya wujudkan iaitu tambah warna biru dan kita buang semula warna purple tu. Jadi sebenarnya kat tengah tu tak ada.
Okey, tetapi bila kita nak buat kuadratik, mesti ada dulu 3 sebutan baru boleh ditulis dalam bentuk completing the square. So, madam buat, dia akan jadi -3. Bila kita buat completing the square, syaratnya square itu mesti jadi. Okay, square itu mesti jadi. So, kat sini madam akan dapat nilainya ialah X tolak dengan 3. Macam mana dapat tolak 3 tu? Sebab -6/2 tu adalah 3. Tapi kita tak boleh lompat. Kita kena buat semula. Okey, apabila madam buat X tolak 3 kuasa 2, madam baru buat yang ini nombor 1, nombor 2, nombor 3. Madam baru buat 3 tu. Okey, madam baru buat yang tu. Kemudian madam akan sambung warna purple, dia akan jadi tolak dengan -3 kuasa 2 tambah dengan 5. Okey, sama dengan -3 masih duduk luar. X tolak 3 kuasa 2 dah beres. Lepas tu dia akan jadi tolak 9 tambah 5. Sikit lagi. Kalau sebenarnya dah boleh langkah dah ni, tapi saya tak nak sebab saya nak ngajar pelajar dahulu step by step. X tolak 3 kuasa 2 tolak 4. Selesai semua sekali, kita jemput orang luar tu masuk. Bila dia masuk, maka akan terjadilah -3 X tolak 3 kuasa 2. Dan jangan lupa dia kena darab juga dengan yang belakang. Dapatlah yang belakang tu positif 12. Okay. Tak comel pula nombor 12. Malam ni madam nak buat inovasi yang inilah. Tapi ajar dulu pelajar ni. Okay. Apabila pelajar, macam mana dapat -9? Okay. Tengok ni negatif. -3 kena letak dalam kurungan. -3 letak dalam kurungan kuasa 2. 9. Dapatlah -9. Diharap menjawab soalan itu. Kalau awak tak letak negatif, awak tengok kalau awak tekan -3, awak tak buat kurungan, awak tengok dapat apa? So make sure awak tekan tulis dalam kurungan. Ingat tu, sebab pelajar saya selalu salah kat situ bila saya jadi ketua pemeriksa, dia lupa letak kurungan dekat nilai negatif. Kalkulator dia baca 3 tu kuasa 2, tanda negatif tu depan. Kalkulator kadang-kadang tak pandai juga. Kan? Okey. Tengok Tengok betul-betul yang madam nak ajar. Yang pertama, tengok dulu tanda ini. Tengok dulu tanda depan. Negatif, sudah tentu dia masam. Okay, negatif di depan sudah tentu dia masam. Jadi titik yang kita dapat nanti kita panggil dia titik maksimum. Nilai di dalam ni kita panggil hantu. Nilai hantu kita kalau kita keluarkan daripada kurungan itu akan menjadi 3. Manakala nilai Kak Limah kita duduk belakang ni. Kak Limah kita bernilai 12. Jadi titik maksimum kita ialah 3, 12. So, madam guna petua hantu Kak Limah. Takut pelajar malam-malam sebab hantu. Okey, madam buka kepada soalan sebab soalan nombor 4 dah habis. Ada mana-mana yang rasa kurang faham boleh tanya. Dan kalau boleh, kalau siapa yang salah konsep tu kita kena betulkan. Dah boleh Okey, next. Soalan 4 sudah. Saya nak buat soalan nombor 5. Saya dah study dah tadi. Saya suka sebenarnya tajuk ni. Cuma pelajar kena bersabar sikit lah ya. Tajuk ni, rumus pastikan masa exam tu
Saya tak tahulah rumus you boleh koyak ke tak, tapi kalau pelajar saya suruh koyak rumus, jangan gumpal, koyak sebab nak senang nak rujuk. Okey, soalan suruh kita buktikan. Buktikan bahawa kan ada yang saya tertinggal. Nombor 5, okey. Buktikan bahawa 2 cotangent square A, 2 cotangent square A, sin square A is equals to 1 plus cos 2A. Pelajar boleh pilih sama ada nak buat kiri, kemudian kiri jadi kanan, ataupun pelajar boleh pilih kanan jadi kiri. Kalau madam lebih suka, madam lebih suka yang hijau sebab dia paling susah. Madam akan jadikan dia seperti warna biru. Terpulang kepada individu ikut rezeki masing-masing. So katakan sekarang, katakan sekarang madam nak salin 2 cotangent kuasa 2A sin kuasa 2A. Itu step yang pertama, salin soalan asal. Kemudian dalam matematik, kalau tangent, kalau tangent theta sama dengan sin theta per dengan cos theta. Jadi kalau kita tengok huruf yang ketiga ni T, bermaksud di situ adalah di situ bermaksud 1 per dengan tangent. Di mana 1 per tangent akan terbalikkan nilai ini. Jadi sebenarnya nama lain kepada 1 per tangent adalah chord. Nama lain yang kuning ini adalah chord. Huruf yang ketiga menentukan dia adalah 1 per tangent. Kalau benda lain pula cara dia. Dia banyak. Jadi kesimpulannya, 2 chord ini sebenarnya adalah cos kuasa 2A per dengan sin kuasa 2A. Okey, madam baru buat yang warna kuning jadi hitam. Yang warna kuning ni jadi hitam. Okey, kalau nak tanya silakan. Boleh faham tak kuning tu jadi hitam? Boleh. Kemudian barulah madam salin sin kuasa 2A. Dan baru je madam tulis. Baru sat-sat tulis. Didapati nilai ini telah mati. Baru tulis mati. Okey. So kita akan dapat sekarang 2 cos kuasa 2. Macam mana saya tadi tu? 2 cos kuasa 2A saja. Jadi kita terpaksa tengok senarai rumus lah sebab madam pun tak hafal rumus ni. Tengok senarai silap tekan pula. Okay, rumus. Okay, kita tengok rumus. Okay, kalau awak tengok nanti, saya tak hafal ni ni. Dia berada pada rumus yang ke-33. Saya salin sekejap Rumus 33. Nak salin ada 3 baris kan? Sabar bagi saya crop dulu. Bagi saya crop dulu rumus 33 ni. 33 kan? Kita cek. Saya pun lupa dah. Okey, so kita tengok tadi soalannya kertas 2. Okey, so saya paste kat sini
Mana dia pergi ni? Okey. Saya paste kat sini sekejap. Okey. So sekarang ni saya nampak rumus nombor 33 dan yang ada semacam dia tu adalah yang ini. Okey, saya buat warna biru Ni sebutan ni. Sama kan? Sama. Tapi jangan salah tengok. Cara tengoknya ialah awak kena salin macam ni. Cos dari awal tu cos 2A sama dengan 2 cos kuasa 2A tolak 1. Sekarang ni awak nak gantikan seketul biru ni. Biru lagi tu warna lain pula. Awak nak gantikan seketul warna pink ni. Dan didapati warna pink ni duduk belah sini. Jadi kita kena bagi nombor negatif 1 ni pergi belah sana. Sebab kita cuma nak seketul pink. Jadi apabila nak dapatkan seketul pink itu nama lainnya adalah 1 tambah cos 2A. Kita pun rujuk yang dia suruh show tu. Dah dapat dah. Dah dapat dah 1 tambah 2A. 1 tambah cos 2A. Tu tadi saya dah buat dah. Nama lain yang seketul pink adalah 1 tambah cos 2A. Soalan suruh tunjukkan. Jadi jawapannya tertunjuk. Left hand side sama dengan right hand side. Okey, saya buka kepada soalan kalau nak bertanya. Okey, silakan. Alifah mau tanya? Okey, tak ada soalan. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Selesaikan persamaan bla 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 sama dengan setengah dan Cikgu Ahmed saya kata dahulu kalau kita tengok begini, kalau kita tengok macam ni bermaksud dia akan macam dia adalah pi itu 180, kalau 2 pi itu bermaksud satu bulatan lah. Okey. Cuma yang berwarna biru laut ini kita dah ringkaskan tadi. Okey. Mana saya nak salin sini Okey, yang warna biru tadi 2 cotangent kuasa 2A sin kuasa 2A sama dengan setengah. Kita dah ringkaskan tadi menjadi 1 tambah cos 2A. Kita kena ingat nanti kita kena buat 2 kali pusingan. 2 kali pusingan Kaabah tu kena buat 2 kali. Okey. So tajuk ni sebenarnya ada tentang graviti kalau kita ambil engineering nanti. So yang ini sama dengan 1/2. Jadi kalau kita ringkaskan cos 2A sama dengan setengah tolak 1 apabila medium bawa nilai 1 ini ke kanan. Jadi setengah tolak 1 medium ringkaskan menjadi negatif setengah. Semasa pengiraan nilai kita nak tahu sudut, kita harus ingat kita mesti mencari dulu sudut asas. Jadi kita jangan kisahkan negatif tu lah. Kita cari dulu sudut asas. Okey, macam mana untuk kita mendapatkan nilai sudut asas. Kita tengok kalau kita boleh lukis. Okey, kalau kita buat nilai 2A, kalau kita sambung sini 2A sama dengan ad cos
1/2. Okey, 1/2. Okey, nanti awak akan dapat sudutnya kalau awak tekan kalkulator. Art cost 1/2 dapat berapa agak-agak? Saya tak letak negatif. Saya tak letak negatif dulu. Saya salah. Shift cost 1/2. Saya dapat sudut 60 darjah. Negatif tu kenapa kita tak ambil kira? Sebab yang saya belajar di peringkat engineering, negatif itu bermaksud dia buat putaran, salah putaran. Tu yang ada hukuman negatif tu. Tapi untuk mendapatkan sudut asas, jawapannya 60 . Kita pegang sekejap jawapan 60. Sebenarnya kalau ikutkan paksi, saya lukis paksi sedikit. Tajuk ni benda macam ni lah, kita tak nampak. Kita tak nampak and then bagi kita nombor negatif tu memang ada, tapi macam mana pula media ni tak kira. Iaitu saya dah semat betul-betul dalam minda tu. Okey. So kalau kita buat sudut macam ni, sebenarnya arah pusingan dia sebenarnya macam ni. Ada negatif tu maksudnya dia salah pusing kat sini. Dia salah pusing. Itu yang ada tanda negatif tu. Okey, tapi semasa kita kira pukal dulu untuk sudut asas kita panggil. Itu yang saya salah semasa admit dulu. Bila saya masuk degree, doktor-doktor terang dekat saya baru saya faham. Dia kata kena faham maksud negatif dan juga positif. Okey, tak apa. Saya ambil sudut asas dulu. Sudut asas tadi saya kira tadi 60. Okey, 60. So kita boleh buat sudut asas macam tu, macam tu, macam tu, macam tu. Semuanya tentang 60. Sudut asas, sudut yang kita refer pada paksi X. Kemudian dalam tajuk trigo dia tak suka 60 darjah. Jadi kita tahu kalau 180 pi. 180 darjah adalah pi. Untuk dapatkan 60, madam akan bahagikan yang ini dengan 3. 180 bahagi 3 dapat 60. Bermaksud sudut di situ adalah pi/3. Jadi sudut asas di sini pi/3, 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 pi/3. Kita panggil dia sudut asas. Bolehkah situ? Boleh kemudian kalau kita tengok tadi negatif. So kalau you ingat cikgu you ajar, nanti marah pula cikgu sains ni. All science teacher, I tak kata crazy, I kata clever. All science teacher clever. Bermaksud, kalau kita mencari kos yang bernilai negatif, dia berada pada sukuan yang keberapa? Baru kita nak kisah tentang negatif ni. Kalau sukuan yang pertama semua positif. Sin ke, cos ke, tangent semua positif. Sukuan yang kedua, sin yang positif, orang lain negatif. Okey? Sukuan yang ketiga, hanya tangent yang negatif. Hanya tangent yang positif. Sukuan yang keempat, cos yang positif. Jadi sekarang Madam nak cari di manakah kedudukan pi kita, sudut kita. So yang pertama, kita akan dapat 2 pi/3. Dekat mana 2 pi/3? Sukuan yang keberapa ada 2 pi/3? Sebab jawapan dia yang pertama adalah 2 pi/3. Boleh tak?
Kita masih belum cari nilai A tau. Kita masih mencari, sekarang ni kita masih berada dalam keadaan 2A lagi. 2A, cuma sudut asas dia 60 ataupun pi per 3. So sekarang kita tengok di mana kedudukan cos yang negatif. So kat mana dia ada? So cos negatif kat sini, betul? Ni cos negatif. Kat sini cos positif. Kat sini cos negatif. Kat sini pun cos negatif. So ada dua degree. Sekejap Trigo, you all guna degree ke you all guna radian? Saya boleh dua-dua. Nak guna degree? Nak guna degree boleh, tak ada masalah. Oh, okey. Kalau nak katakan kalau nak guna sudut asas 60 darjah. Sudut asas di sini 60 darjah. Okey, kita boleh sebab sama je. Sini pun 60 darjah. Okey, sebab saya tengok skema jawapan 60. Dia buat dalam keadaan radian. Boleh juga, tak ada masalah. Jadi kita boleh robah ni lah, robah ni. Okey. Tapi kita masih cerita tentang 2A dan sudut asas dia adalah 60 darjah. Cuma tadi ada yang bertanya kenapa tak consider negatif tu. Sekarang Meda nak consider kedudukan cos yang negatif. Pada sukuan yang pertama warna biru, cos di sini adalah positif. Pada sukuan yang berwarna kuning, sukuan yang keempat, sebab huruf C di situ, yang warna kuning ni cos pun positif. Yang kita kisahkan ni adalah di manakah sukuan yang memberikan nilai cos tu negatif. Jawapannya ialah pada sukuan yang kedua dan sukuan yang ketiga. Jadi macam mana kita nak baca nilai sukuan yang kedua? Kita kena ingat bacaan sudut mesti daripada 0 degree. Kita baca sehingga ke sana. Jadi sudut 2A yang pertama ialah 120 darjah. Setuju? Sebab tu kena cari sudut asas tu. Sebab kita bukan nak baca sudut asas tu. Kita nak pusing nanti jauh. Kemudian ada satu lagi. Ni. Yang tadi, yang pink ni kawasan cos negatif. Manakala yang warna purple pun kawasan cos negatif. Jadi kita ada satu lagi jawapan dia. Jawapan yang kedua kita kena baca dari 0 degree ni sampai sini. Maksudnya tadi 180 tambah lagi di situ jadi 180, 240 ya? Sekejap tiba-tiba tak tahu. Tambah 60. 240. Jadi Meda dah dapat 2A sama dengan 120 darjah dan juga 240 darjah. Itu baru sudut 2A. Okay, Meda buka soalan dulu. Tajuk ni macam ni lah. Dia ikut gaya cikgu kita ngajar. Meda ikut cara Profesor Meda ajar gitu. Mungkin cikgu awak ajar cara lain. Itu yang kadang-kadang Meda cuba ngelak lah terang. Tapi lama dah tak buat soalan ni rasa macam best pula. Okey, itu sudut 2A. Kita nak cari 1A. Nak cari 1A. Kita kena sambung lagi. Kalau yang atas tu 2A, yang ni jadi A. 120, kalau kita bagi dengan 2 dapatlah 60 darjah. 240, kalau kita bagi 2 dapatlah 120 darjah. Tapi, Madam baru pusing satu round. Soalan dah cakap, kena pusing sebanyak. Okay, kalau kita tengok theta kita tadi 2 theta, kita kena pusing lagi sekali. Lagi sekali macam ni Bismillahirrahmanirrahim, harap-harap nampak
Okey. Tengok betul-betul. Sini ke sini, yang pertama. Yang kedua, pusingan kali kedua, stop. Tu, pusingan yang kedua. Maksudnya, yang awak baca 60 ni, awak kena tambah lagi. Awak kena tambah lagi daripada, kalau ikut kaya ini, kalau kita tambah lagi, dia kena tambah berapa, Wak? 360 ke 120? Dia tambah satu pusingan lagi. Okey, satu pusingan lagi. Jangan saya convert dulu sebab saya dah tukar jadi pi. Saya convert Ustaz Mana kalkulator saya dah. Saya punya jawapan 4/3 darab 180. 240. Okey. So kat sini dapat 240 darjah. So lagi 5/3 darab 180. Okey, satu lagi. Betul ke saya kira ni? Okey, 5 pi/3. 60. 4/3, 5 pi/3. 5/3 pi, 300. Okey. Kalau awak nak buat kat atas ni dia akan jadi 480 darjah, 600 darjah. Madam boleh repeat macam mana second pusingan? Okey, saya tunjuk second pusingan Second pusingan. Okey. Asyik baik ngajar on. Ya. Macam mana nak pada ni? Okey. Tengok Kalau pusingan penuh 360. Okey, tu baru satu pusingan. Lepas tu saya pusing yang kalau ikutkan ada pusingan macam tu tadi. Sampai situ. Jadi satu pusingan tadi 360. Tambah yang ori tadi 120. Bila kita tambah 08480 dapatlah yang ini. Okey, yang kedua satu pusingan penuh 360. Lepas tu tadi yang kita kira tu sampai situ. Jadi 360 tambah dengan 240. 0, 10, 600. Gitu. Kena juga dua pusingan. Kalau pelajar tanya kenapa? Kerana 2A ni. Bukan kita yang masalah. Soalan yang dera kita begitu. Okey, seperti tadi. Separuh daripada 120 dapatlah 60. Separuh 240, 120. Separuh 480 dapat 240. Separuh daripada 600 dapat 300. Jadi nilai A kita ada 4 nilai. Okey. Kalau ada soalan tanya. Dah study dah. Meda dah study dah tadi ni sebelum ngajar awak ni sebab lama tinggal Cuma saya bagi tahu siap-siap. Cikgu saya memang suruh cari sudut asas. Lepas tu dia pesan kalau sudut double angle mesti pusing 2 kali. Dia pesan gitu. Sebab tu semasa kita dapat jawapan ni, yang atas ni double angle. Yang bawah ni baru single angle. Yang bawah ni. Kita cari satu-satu. Sorry. Kita cari satu-satu. Boleh? Cuma cara cikgu kita pun betul, cara Meda pun betul, dia bergantung kepada cikgu yang mengajar. Kalau kita consider nombor negatif kita nak ambil kira awal, memang kita sangkut sikit lah awak sebab tajuk ni banyak benda kena consider. Tambah-tambah dia tentang trigo, dia ada ikut pusingan jam, lawan pusingan jam. Memang kita kena alert betul-betul. Okey, selesai dah
Soalan nombor 5A. Sekarang saya nak buat soalan 5B. Okey? Sikit. Kalau terlebih masa tu saya teruskan. Kalau yang mana nak left, tak apa. Saya teruskan saja untuk sketching graph. Okey, sekarang ni kita nak buat sketching graph. Saya harap nilai kalkulator kita boleh menolong kita. Saya haraplah. Okey, sudut-sudut yang kita ada tadi, mana nak buat ni? Sekejap, saya copy ni sekejap. Saya copy sekejap. Sebab kita perlukan ruangan yang besar nak terang. Okey, saya paste kat sini. Okey. So, kalau dalam yang macam Syukran tadi kata, kita guna degree lebih okey, so kita try buat. Okey? Lagi senang sebenarnya degree sebab betul lah pi ni kadang-kadang kita pun tak reti nak tukar-tukar. Okey, medium buat dulu macam ni sebab kita baru nak belajar. Tak apalah, kita mula-mula belajar. Kita buat sudut-sudut yang kita ada tadi. Berapa sudut kita ada tadi? So kita kena mula dari 0 darjah. Okey? 0 darjah, okey? Tahu tak kenapa kosong? Ni soalan suruh ni. Soalan yang suruh. Okey, kemudian media lompat kepada 60 darjah. 60 darjah. Lepas tu 120 darjah. Tambah lagi 180 darjah. 240 darjah. 300 darjah. 360 darjah. Pelajar pun tanya, kenapa sampai 360? Kan? Sebab kalau 1 pi dia adalah 180. 2 pi adalah 360. Medan ikut range yang diberikan oleh soalan. Okey, kita ready Medan try sekejap. Tak try guna kalkulator tadi sekejap Bismillahirrahmanirrahim. 1 tambah absolute 3. Medan try dulu. Cos 3 mana cos? Cos 3 X per 2. Medan try sekejap. Tak jadi per. Okey. Per 2. Sekejap Nak try and error sekejap. Nanti saya ajar. Calculate. 0. Okey. Berjaya. Okey, ready? Okey, kita buat ni dulu. Nanti siap dengan lajunya kita buat graph. Okey, calculator sekarang. Calculator. Kita type apa yang ditulis oleh soalan. 1 tambah. Saya nak buat simbol absolute tu. Awak kena tekan shift ABS. Ada dia yang button buka kurungan tu. ABS tu absolute nama dia. Lepas tu 3 cos 3 X tu saya pinjam huruf A per 2. Tutup kurungan. Kemudian tekan button CALC, calculate. 0 tu bukan jawapan. Okey, 0 tu jawapan lama. Sekarang saya nak masukkan sudut 0 sama dengan. Dia bagi jawapannya 4. Tulis jawapan sini 4. Okey. Tekan button calculate, CALC, masukkan 60. Sama dengan jawapannya 1. Okey. Sekejap je sebab kalkulator yang kira. Calculate 120. Dapat 4. Okey. Calculate 180. Dapat 1. Sampai habis.
Calculate 240 dapat 4. Saya rasa 1414 ni. 1414. Okey, jadi kita kena berhati-hati dengan amplitude kita, graf kita ni sebab dia ada dua nilai. Okey, yang pertama dia akan mendatar pada nombor 1. Okey, saya buat garisan putus-putus. Lepas tu ada satu lagi dekat nombor 4. Sorry lah kalau lain sikit dengan cikgu sekolah kan. Okey, sudut kosong. Butang modulus, awak tekan button button shift. Lepas tu dekat buka kurungan tu ke atas dia ada warna kuning, dia cakap kat situ ABS. ABS tu adalah absolute, nama lain kepada modulus. Okey. So nombor yang ada tadi nombor 1 dengan nombor 4. Ini adalah paksinya kat situ. Kemudian medan try kosong, semasa kosong nilainya 4. Kemudian semasa 60 nilainya 1. So bila kita turun dapat gitu. Dia ada bagi efek sebab dia tak nak nilai belakang tu negatif. Dia akan positifkan nilai tersebut. So graf kita akhirnya dia berada di atas semuanya. Ni macam tu. Okay, lepas tu ada 120. Lepas tu ada 180. 240. 300. 360. Okey, masa 124 pula naik pula situ. Masa 80 turun pula. 280 naik pula. 300 turun pula. 360 naik pula. Graf jadi gitu. So, the moral of the story memang kita kena tahu cara guna kalkulator, jadi jalan kerja kita jadi cepat lah. Sebab soalan ni dari tadi dia memang dia bermain dengan konsep yang sangat dalam. Konsep sangat dalam. Kalau katakan nilai mana saya kira tadi dapat negatif, saya try. Katakan Syukran tak buat tanda absolute. Katakan buat 3 cos 3A per dengan 2. Katakan kemudian awak tekan calculate. Contohnya awak ganti 60 darjah. Okey, dia dapat kosong. Awak tekan kosong ni, awak tambah dengan 1 kat depan dapat 1. Okey, awak calculate lagi, katakan 120. Tu awak dapat negatif 3, Syukran. Kalau tak ada simbol absolute tu, negatif 3 tu nanti dia akan beri kesan 1 tolak 3. Awak akan dapat jawapan dekat bawah nanti negatif 2. Sebab itu dia terpaksa buat absolute supaya negatif 3 tu akan jadi positif 3 ditambah dengan 1 menjadi 4. Itulah kepentingan tanda absolute. Dalam bahasa Inggeris absolute, kadang-kadang kita sebut modulus. Bahasa Melayu modulus. Kalkulator dia guna bahasa Inggeris. Boleh agak tinggi hari ni kita belajar. Okay, tinggi sedikit. Okey. Nombor 7 best juga ni. Nombor 6 saya surrender. Nombor 6 saya surrender. Saya tak tahu nak terang. Saya tahu kira tapi saya tak tahu nak terang. Macam mana, mengapa tu saya tak tahu. Nombor 6 saya tak buat lah. Besok saya tak buat nombor 6. Kalau besok mungkin saya akan buat nombor 7. Saya kena buat dahulu baru kita tahu soalan salah di mana.
Okey, nombor 7. Kemudian baru kita pergi section B, yang ini 4 soalan, jawab 3 soalan. Yang ini macam cantik soalan dia nombor 8 ni. Markah dia besar kan? 30. Okey. Yang ini tajuk apa ya? Straight line. Allah mak kabur. Saya rasa saya boleh buat. Ni. Syukran suka tanya soalan ni. Titik tengah ni kan? Nanti siapa nak skema, boleh minta dengan PM Madam. Dia akan hantar skema jawapan. Okey, nombor 10 saya suka. Nombor 10 ni saya suka. Tapi pelajar tak suka kan? Saya suka, sangat-sangat suka. Okey, nombor 10 saya suka. 11 saya suka, tapi pelajar lah. Saya suka. Nombor bahagian C, 4 soalan jawab 2 saja. Kalau ikutkan cikgu sekolah kan, yang nombor 12 ni dia tak berapa galak kan, betul tak? Nombor 12 ni. Dia ke arah macam fizik sikit kan? Okey. Nombor 13 saya suka dan pelajar mesti suka tajuk index number ni. Mesti sukalah yang ini sebab dia senang. Index number pula, index harga ni. Nanti saya ajar jugalah. Dekat matrikulasi pun saya ajar yang ini. Kemudian penyelesaian, apa ni tajuk apa ni? Penyelesaian segitiga, saya rasa saya boleh. Ya, ni tajuk apa? Ni. Senang yang ni. Yang ni pun senang, tapi saya tak baca lagi lah. Okay, yang tu nanti kita tengok esok. Mungkin esok boleh 2 soalan, tapi kita 2 memanglah ambil masa yang banyak. Sorry lah, dia lebih pada setengah jam lah pula. Sorry . Okey, itu saja. Kalau ada soalan, saya boleh jawab lagi, tak ada masalah. Tapi saya stopkan recording. Kalau tak lama, saya nak tunggu dia post kat saya. Boleh tanya.